Hai, Assalamualaikum. Okay, so untuk chapter 6, kita teruskan iaitu linear equation. Okay, so untuk subtopik yang terakhir iaitu 6.3, simultaneous linear equation in two variable, iaitu persamaan linear serentak. Okay, so apa itu persamaan linear serentak? Simultaneous linear equation in two variable. Okay, so ada ejaan, kesilapan ejaan dekat sini. So equation in two variable, persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Okay, two linear equation. Okay, two linear equation. Okay, that have similar variable. Okay, similar variable maksudnya mempunyai pemboleh ubah yang sama. Okay, terdapat dua persamaan linear yang mempunyai pemboleh ubah yang sama. So kalau ada dua persamaan linear dan kedua-dua persamaan linear tersebut mempunyai pemboleh ubah yang sama, maka ianya digelar sebagai simultaneous linear equation, iaitu persamaan linear serentak. Okay. So, untuk persamaan linear serentak, dia sama juga macam persamaan linear sebelum ni, di mana untuk penyelesaian masalah, kita mencari nilai pemboleh ubah. So, di sini two variable. So, maksudnya kita akan mencari dua nilai pemboleh ubah. So, ada beberapa kaedah untuk kita menyelesaikannya. Kaedah yang pertama iaitu graphical method, iaitu menggunakan kaedah graf. Okay, yang kedua adalah algebraic method, iaitu terbahagi kepada dua kaedah, iaitu substitution, iaitu kaedah penggantian, dan elimination, iaitu kaedah penghapusan. So, secara umumnya kita ada tiga kaedah. Okay, so ada tiga kaedah untuk solving method. Okay, iaitu graphical method, kaedah graf, kaedah penggantian, dan juga kaedah penghapusan, substitution, dan juga elimination. Okay, so sebagai contoh yang ini, okay, two linear equation. So maksudnya bila awak diberi contohnya x plus y is equal to 3, okay, and another linear equation 2x plus 2y equal to 4. So, jika awak jumpa yang macam ini, okay, ada dua linear equation dan mempunyai pemboleh ubah yang sama iaitu x, okay, yang ini pun ada x, okay, di persamaan yang pertama, yang ini persamaan yang kedua. Di sini ada x, sini pun ada x. Okay, persamaan satu ada y, persamaan yang kedua pun ada y. So, maksudnya yang ini digelar sebagai linear serentak, iaitu simultaneous linear equation. Okay, so untuk kita pergi kepada graphical method, iaitu kaedah graf. Okay, macam mana kita nak mencari nilai pemboleh ubah menggunakan kaedah graf. Okay, so dekat sini ada tiga jenis garis lurus. Okay, sebab kita tahu bila disebut linear, okay, linear adalah merujuk kepada garis lurus. Okay, so tajuk ini graf kita mesti bentuk garis lurus, tak boleh bentuk lain. So garis lurus kita ada pelbagai bentuk, sama ada dia menaik, menurun, mengufuk ataupun mencancang. Ada 4 jenis garis lurus. Okay, so dekat sini kita tengok perbezaan ada 3 garis lurus tersebut. Okay, disebabkan kita linear serentak ada dua persamaan linear. Okay, ada dua linear. Okay, so di sini dia cakap bila ada two straight line, bila dua garis tersebut intersect. Intersect ni maksudnya dia bersilang. Okay, bila ada dua garis dia bersilang macam ni. Okay, so straight line intersect have a unique solution. That is the intersect point of the two line. Okay, so yang kita gelar sebagai unique solution, iaitu penyelesaian unik. Okay, so jawapan ni kita akan berpandu di mana garis tersebut bersilang. So kita akan tengok berapa nilai x dan berapa nilai y dia. Okay, manakala ciri yang kedua, bila garis lurus tersebut two straight line parallel. Parallel ni maksudnya selari. Apa maksud selari? Bila kita jumpa garis lurus macam ni, dia sama. Kalau dia menaik, yang ini pun menaik. Kalau yang ini menurun, yang ini pun menurun. Okay, yang ini dinamakan paralel, selari. Okay, so bila ada dua garis yang selari, okay, so no solution. There is no solution. Maksudnya tiada penyelesaian. Sebab dia selari, dia tak ada tempat persilangan. So maksudnya dia tidak ada penyelesaian. Okay, so yang ketiga, when two straight line overlapping. Overlapping ni maksudnya bertindih. So, dia maksudnya di atas garisan yang sama. Contohnya ni garisan AB. Okay. Kemudian kita ada garisan CD pula. CD sama juga. Dekat sini juga. Tapi dia pendek sikit daripada AB. Okay. So, yang ni digelar sebagai overlapping. Dia di atas garisan yang sama. So, kalau di atas garisan yang sama, okay, so dia digelar sebagai infinite solution. Okay. Penyelesaian infinity. Okay, so diharap awak untuk graphical kaedah graf. Okay, so kita ada 3 ciri garis lurus. Okay, iaitu sama ada ianya intersect. Okay, kalau dia intersect bersilang, maksudnya dia ada penyelesaian, iaitu penyelesaian unique solution. Manakala jika ianya paralel, iaitu selari, maka ianya tidak ada solution. Okay, dan jika ianya overlapping, iaitu bertindih pada garis yang sama, maka ianya adalah infinite solution. Okay, so harap ingat 3 jenis garis lurus ini.
Okay, so ini adalah contoh, okay, kaedah graph. Kita boleh tengok. Okay, yang pertama, okay, bila soalan dia cakap, okay, based on the graph, state the type of solution. Okay, nyatakan jenis solution. Kita ada 3 tadi, okay, berdasarkan graph ni. Okay, line A and B. Mana A kita? Okay, line A yang ini. Okay, line A maksudnya merujuk kepada dari sini ke sini. Okay, yang ni kurang jelas, dia ada titik-titik ni. Okay, so yang ni line A. Okay, line A dan line B. Yang ini B. Okay, so kalau kita perhatikan, bila kita panjangkan garis lurus AB ni, dia sampai sini. Okay, dia sampai sini. Kalau kita panjangkan garis A ni, dia boleh jadi macam ini. Okay, dan B, kalau kita ni lukisan asal, kalau kita panjangkan, dia boleh jadi sampai sini. Okay, so kalau kita tengok, garisan A dan B, dia boleh bertindih, bersilang sebenarnya. Dia ada persilangan di sini. So, maksudnya dia berlaku unique solution. Intersect tadi. Okay, intersect tadi dia adalah bersilang. Okay, manakala soalan B, line A dan line C. Line A kita yang ini, manakala line C. So, kita boleh tengok ianya adalah paralel. Okay, so kalau dia paralel iaitu selari. Okay, selari ni C, yang ni A. Selari, dia tak bersilang. Kalau kita sambung C ni pun, dia tak akan bersilang dengan A. Okay, so there is no solution. Okay, so untuk C, line A, ni line A kita. Kemudian line D, tak nampak dah. Cikgu conteng kat sini tadi. So, line D pun kat sini juga. Maksudnya dia adalah overlapping. So, overlapping tadi adalah dia bertindih. So, kalau dia bertindih, dia adalah infinite solution. Okay, so seterusnya, example seterusnya yang awak boleh tengok dalam buku teks iaitu example 11. Okay, solve. Bila maksud solve ni, maksudnya kita mencari nilai pemboleh ubah. Okay, solve the following simultaneous. So, apa pemboleh ubah kat sini? Okay, kita ada 2. Tengok, okay, 2. Di sini ada X, sini pun ada X. Sini ada Y, sini pun ada Y. So, maka ianya adalah simultaneous linear equation. Mempunyai pemboleh ubah yang sama. 2. Okay. Okay, kemudian kita dah kena pasti maksudnya kita nak mencari nilai X berapa, nilai Y berapa. Okay, so untuk penyelesaian tadi, yang hanya ada penyelesaian iaitu bila ianya intersect. Maksudnya bila ianya bersilang, baru ada jawapan. Okay, so kita tentukan X tambah Y. Mana X tambah Y? Ni garis yang berwarna biru ni. Okay, garis lurus yang berwarna biru ni adalah merujuk kepada X tambah Y sama dengan 6. Okay, linear yang kedua adalah 2X tambah Y. Mana 2X tambah Y kita? Iaitu yang berwarna merah ataupun pink ni. So, kalau kita tengok dua garis ni, dia ada persilangan di sini. So, dia ada jawapan. So, jawapan dia, kita baca Pak si X, berapa nilai dia? 2. So, X kita adalah 2. Okay, manakala nak baca nilai Y, pergi yang sebelah sini. So, Y kita sama dengan 2. Y kita sama dengan 4. Okay, sorry. 8. Okay, so Y kita sama dengan positif 4. Okay, ni adalah mencari menggunakan kaedah graf. Okay, kita tengok di mana dia bersilang. Barulah ada jawapan. Okay, seterusnya kita pergi kepada yang utama, iaitu yang ini awak kena ingat sampai bila-bila, sampai tingkatan 5, sampai awak masuk U pun, awak kena tahu macam mana nak menyelesaikan simultaneous linear equation, iaitu persamaan linear serentak menggunakan kaedah substitution, iaitu kaedah penggantian. Okay, penggantian. Okay, bila digelar sebagai penggantian, maksudnya kita nak ganti. Apa yang kita nak ganti? Okay, so dekat sini kita ada 2 linear equation. Okay, yang ni adalah equation yang pertama. Okay, A. Yang ini adalah persamaan yang kedua. Okay, step dia tulis macam ini. Tulis satu di atas dan satu di bawah. Okay, yang pertama di atas, yang kedua di bawah. Okay, yang ni turutan dia tak penting. Kalau awak nak letak B di atas pun boleh. Okay, yang penting awak kena susun dia macam ini. Okay, dan cara dia, awak kena pastikan X, kalau persamaan A, X dia di depan, yang B pun, X dia pun mesti di depan. Okay, seterusnya. Okay, bila digelar substitution, maksudnya kita nak jadikan dia rumus algebra. Apa itu rumus algebra? Okay, rumus algebra. Okay, dia mesti X sama dengan berapa? Y sama dengan berapa? So, yang ini adalah rumus algebra kita. Kita nak X ni satu sahaja di sini dan dia mesti positif dan kuasa satu. Sama juga Y dan pemboleh ubah yang lain. So, kalau kita tengok dekat sini, okay, cara kita paling senang kita nak tentukan apa? Okay, rumus algebra kita, iaitu dia berada pada persamaan A, iaitu yang pertama, iaitu X. Sebab X kita mempunyai perkali 1 di depan dia. Okay, tak ada nombor lain. Dan X ni adalah kuasa 1. Maksudnya rumus algebra kita kena cari yang ada perkali 1. Yang ada perkali 1. Okay, kalau Z maksudnya ada 1. Okay, so lebih mudah. So, kita tulis dekat sini X. Kita nak X sahaja. So, negatif 3Y ni kita pindahkan sebelah, dia akan jadi positif 3Y. Okay, so yang ni akan jadi persamaan yang baru iaitu persamaan C. Maksudnya persamaan yang ketiga kita. So, kita dah ada yang baru iaitu X sama dengan 7 tambah 3Y. So, maksudnya X sama dengan 7 tambah 3Y.
Jadi kita substitute, maksudnya kita nak gantikan apa yang kita nak gantikan. Yang baru kita dapat ni, X ni, kita gantikan dalam B. Kenapa kita gantikan dia dalam B? Sebab yang C ni tadi terhasil daripada A. Jadi kita tak boleh gantikan C ni dalam A. Okay, kena gantikan dia dalam kumpulan yang lain, iaitu gantikan dia dalam B. So, dalam persamaan B ni, kita tengok ada tak X? Ada X kan? So, X ni nanti awak akan gantikan dengan 7 tambah 3Y. Okay, so tengok kat sini. Okay, awak salin apa yang ada dalam persamaan B ni. Okay, jangan ubah dia. Yang kita nak gantikan adalah X sahaja. So, 5X ni maksudnya 5 darab X. So, kalau darab, kita guna simbol bracket. Okay, kalau tengok kat sini dia bracket. Okay, kalau tak jelas kat sini boleh rujuk dalam buku teks. Okay, so 5. Okay, X gantikan dengan 7 tambah 3Y. Sebab dia cakap tadi X sama dengan. Okay, jadikan X 7 tambah 3Y. Kemudian apa lagi yang ada dalam B? Tambah. So, kita letak tambah. Kemudian kita ada 2Y. Letak 2Y sama dengan 1. Okay, so kemudian step kita kembangkan. Okay, 5 darab 7, 35, 5 darab 3Y, 15, tambah 2Y, tambah dengan 1. So, kumpulkan, selesaikan yang ada Y, 15 tambah 2Y, dapatlah 17Y. Jadi, 35 pindah sebelah, dia akan jadi negatif 35. Okay, so 1 tolak 35, kita akan dapat negatif 34. Dan Y, 17, pindah sebelah, dia akan jadi bahagi 17. So, Y kita dah bahagikan, kita akan dapat Y sama dengan negatif 2. So, kita dah dapat cari nilai Y. Okay, sedangkan dalam ni kita ada nilai X dan nilai Y yang kita nak cari. So, Y kita dah dapat iaitu negatif 2. So, macam mana kita nak cari nilai X? So, guna balik persamaan tadi yang kita dapat, yang baharu ni, yang C ni. Okay, so salin X. Okay, X sama dengan 7 tambah 3Y. So, Y tadi gantikan dengan Y yang kita dapat ni, iaitu negatif 2. Gantikan dalam ni. So, selesaikan positif jumpa negatif, negatif. So, 7 tolak 6. 7 tolak 6 kita akan dapat 1. Jadi, X kita sama dengan 1, Y kita sama dengan negatif 2. So, inilah jawapan dia. So, tugas kita bila dia cakap solve, maksudnya kita nak mencari nilai pemboleh ubah. So, pemboleh ubah kat sini adalah X dan juga Y. Okay, ni adalah kaedah penggantian. Okay, cari dahulu apa yang ada perkali 1 dalam kedua-dua pemboleh persamaan yang diberi. Okay, jadi kan dia seorang-seorang positif. Yang lain pindah sebelah macam ni. Okay, tolak pindah sebelah jadi positif 3Y. Okay, so tolong fahami dahulu kaedah yang ini. Okay, seterusnya kita pergi kepada kaedah yang kedua iaitu elimination. Iaitu kaedah penghapusan. Okay, yang ini hapus. Maksudnya kita nak menghapuskan. Apa yang kita nak hapuskan? Okay, so sama juga linear serentak. Okay, ni ada dua soalan ni, soalan A dan soalan B. Kita tengok soalan A dahulu. Okay, tulis persamaan yang ada dalam ni ada dua. Sama juga tulis yang A atau B. Kalau tak nak tulis A dan B, nak tulis nombor 1, nombor 2 pun boleh. Maksudnya persamaan 1, persamaan yang kedua. Okay, so dalam ni kita dapat tengok pemboleh ubah kita adalah X dan Y. Jadi tujuan kita nak mencari nilai X berapa, nilai Y berapa. Okay. So, disebabkan dalam ni ada dua pemboleh ubah, jadi konsep penghapusan maksudnya kita kena hapuskan salah satu pemboleh ubah ni. Okay, macam mana kita nak hapuskan? Okay, kalau soalan yang macam ini, okay, contoh yang macam ni, awak cari pemboleh ubah yang mempunyai perkali yang sama. Maksud perkali adalah, okay, maksud perkali adalah nombor di depan pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Contohnya 2X. Jadi perkali kita adalah 2. Kalau 3Y, perkali kita 3. Kalau negatif 4B, perkali kita negatif 4. So, kalau kat sini, okay, tujuan kita, same coefficient. Cari yang sama perkali. Okay, apa yang sama perkali? Iaitu Y. Persamaan yang pertama, Y kita 2. Yang kedua pun 2 juga. Okay, so kita abaikan dahulu tanda positif negatif. Kita tengok nombor yang sama, iaitu 2. So, maksudnya kita boleh hapuskan Y. Macam mana kita nak hapuskan Y? Maksud hapuskan ni, kita menjadikan dia kosong. So, nak hapus sama ada kita guna operasi tambah ataupun guna operasi tolak. So, dekat sini kita ada positif 2Y, kemudian kita ada negatif 2Y. So, kat tengah-tengah ni, sama ada kita nak letak tambah ataupun tolak supaya ianya menjadi kosong. Tu maksudnya terhapus. Okay, katakan kita letak tambah di sini. Okay, so 2, positif jumpa negatif, negatif. Okay, 2Y tolak 2Y. Dia akan jadi kosong. So, maksudnya kita boleh letak di sini operasi tambah. Okay, jadi kita letak kat sini arahan kita tambah. Okay, tengok kat sini. Dia buat arahan A, B tambah. So, bila kita tambah, sebab tu dia perlu disusun macam ni. So, bila kita tambah, ikut sahaja step dia. 1X tambah dengan 3Y, kita akan dapat 4X. 2Y tadi, bila kita tambah dengan negatif 2Y, yang ni kalau awak tak confident, awak boleh guna kalkulator. 2 tambah negatif 2, jadi kosong.
Okey, kemudian yang belakang ni pun sama. 9 campur 15 dapatlah 24. Okey, so 4x kosong ni abaikanlah sebab dah terhapus. So 24. Okey, so nak cari x 24 bahagi 4 jadi dapat 6. Okey, so nak cari y, dah dapat x, kita cari y. Okey, yang ini boleh gantikan dalam mana-mana persamaan. Sama ada persamaan A boleh, persamaan B pun boleh. Tapi kat sini dia buat masukkan dalam persamaan A. Boleh, tak ada masalah. So dalam persamaan A awak tengok ada tak x? Ada x kan? So x ni tadi gantikan dengan nilai yang awak dah dapat tadi iaitu 6. So 6 tambah 2y, okey, sama dengan 9. Okey, so selesaikan macam biasa. 6 pindah sebelah akan jadi negatif 6. So dapatlah 3, jadi 3/2. So x kita sama dengan 6, y kita 3/2. So kalau awak tengok kat sini, jawapan kita tak semestinya nombor bulat. Dia boleh jadi dalam bentuk pecahan. Jadi tak payah risau, okey, kalau jumpa pecahan. Okey, so seterusnya contoh yang kedua, soalan B, sama juga kaedah penghapusan. Okey, yang ini sama. Okey, kita tengok tak ada pun perkali yang sama. Yang ini 2x, 3x, 5y, 4y. Jadi tugas kita kena samakan perkali terlebih dahulu. Okey, contohnya kalau awak nak hapuskan x, mesti samakan perkali bagi x. Okey, macam mana kita nak samakan dia? Just darab sahaja. 2 darab 3, 3 darab 2. So 3 darab 2, 2 darab 3. Okey, yang A ni kita darabkan dengan 3. Maksudnya semua sekali mesti didarab dengan 3 dalam persamaan A ni. Okey, so 3 darab 2, 6x. Okey, tengok yang kat sini, 6x. 3 darab dengan 5 dapat 15y. Okey, 3 darab dengan 14 dapatlah 42. So, kita akan dapat persamaan baru iaitu C ataupun yang ke-3. Okey, B pun sama. Kita darabkan dengan 2 supaya dia akan jadi sama 6. Okey, so darabkan semua ni dengan 2. 2 darab 3, 6. 2 darab 4, 8. 2 darab 7, 14. So, jadilah persamaan yang baru. So, persamaan baru kita boleh tengok kita ada perkali yang sama iaitu 6. 6x, 6x. So, macam mana kita nak hapuskan dia? Sama ada nak guna tambah atau tolak. So, kita guna tolak. Sebab 6x tolak 6x akan dapat kosong. So, kita guna buat arahan tolak kat sini. C tolak dengan D. Okey. So, bila kita tolak sahaja. 6x tolak 6x kosong. 15 tolak 8, 7. 14 tolak 42 tolak 14 dapat 28. So, selesaikan. Okey. So, y 28 bahagi dengan 7 sama dengan 4. Okey. So, dah dapat y sama dengan 4. Gantikan dalam mana-mana persamaan asal. Okey. Persamaan asal. Okey, so yang ini dia pilih persamaan yang pertama. So gantikan y yang dia dah dapat tadi iaitu 4. Okey, tengok kat sini 4, dia tak ubah pun, ikut sahaja. Okey, gantikan y sahaja. So selesaikan 5 darab 4 dapat 20. So pindahkan 20 dapat tolak 20. So 2x. So x negatif 6 bahagi dengan 2. Sebab tu dah dapat negatif 3. So jawapan akhir wajib ditulis. X sama dengan berapa, y sama dengan berapa. So ini adalah cara penghapusan. So harap awak boleh tengok contoh dahulu. Kalau tak jelas kat sini, boleh tengok dalam buku teks awak dan fahami dahulu kaedah-kaedah yang cikgu telah terangkan tadi. Okey, kaedah graf kita ada 3, awak kena tengok. Kalau dia bersilang, barulah dia ada solution. Okey, kemudian kita ada kaedah penggantian, substitution tadi. Okey, penggantian tadi awak kena jadikan dia rumus algebra. Mesti x sama dengan berapa, y sama dengan berapa, a sama dengan berapa. Kemudian barulah awak gantikan dalam persamaan yang lain. Okey, pilih salah satu dahulu. Kemudian kita ada elimination tadi. Konsep dia kena cari perkali yang sama. Kemudian awak tentukan sama ada nak guna tambah ataupun tolak supaya awak boleh jadikan dia kosong. Okey, kemudian gantikan dalam mana-mana persamaan asal untuk mencari pemboleh ubah yang kedua. So, itu sahaja untuk penerangan konsep linear serentak. Okey, so habislah kita untuk bab 6. Okey, itu sahaja. Okey, sekian. Terima kasih.